Para penduduk Ang Mo Kio akan menyaksikan beberapa perubahan pada estet mereka pada tahun-tahun mendatang. Ini termasuklah peningkatan kepada pusat-pusat bandar dan kejiranan serta taman-tamannya khususnya dalam aspek ruang masyarakat dan keterhubungan. Projek ini dijangka memberi manfaat kepada sekitar 130,000 penduduk apabila selesai dalam 5 hingga 10 tahun akan datang. Kerja-kerja peningkatan sedang rancak dijalankan di pusat bandar Ang Mo Kio untuk menjadikan kawasan ini ruang lebih segar dan menghijau buat para pengunjung. Juga akan ada lebih banyak tempat duduk dan laluan berbumbung. Dan untuk kanak-kanak pula, akan ada kawasan permainan bertema yang boleh dijadikan tempat rehat buat para penunggang basikal. Namun, memandangkan 40% penduduk di estet itu berusia 60 tahun dan ke atas, ia juga akan dijadikan lebih mesra warga emas. We have some problem with seniors getting to places like FairPrice and things like that. So we need to have more lift, more crossings, zebra crossings for elderly because Tegi Evergreen, we have 9 blocks. We got about 30 to 40 residents having motorized vehicles and some are with hand-driven ones. See? So for them to move around, they need more facilities. Inilah antara maklum balas yang diterima dan ditimbangkan HDB semasa melakarkan pelan mereka. Hasilnya, lebih banyak kawasan berteduh dan tanjakan bebas penghadang. Jalan raya juga akan menjadi lebih selamat dengan adanya lintasan zebra lebih tinggi dan lampu trafik yang memberi warga emas lebih banyak masa untuk menyeberang. Bukan itu sahaja, tapak tanah kosong ini akan dijadikan taman dan ruang-ruang hijau yang dihubungkan kepada pusat bandarnya menerusi satu jejak rekreasi baru. Seramai 39 penuntut universiti menerima beasiswa berprestij Lembaga Beasiswa Kenangan Maulud atau LBKM berjumlah $270,000 tahun ini. Jumlah tersebut pertambahan hampir 10% berbanding jumlah yang diagihkan pada tahun lalu. Beasiswa itu disampaikan Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan merangkap Undang-Undang Rahayu Mazam dalam satu majlis malam. Kita cuba menyumbang kepada pelajaran mereka supaya mereka rasa dari segi masyarakat tumpang bangga atas kejayaan-kejayaan mereka dan kami berharap selepas dan selesai pengajian mereka, mereka dapat pulang kembali ke tanah air untuk menyumbang kembali kepada masyarakat insya-Allah. Beasiswa Persatuan Pemudi Islam Singapura atau PPIS dan LBKM dianugerahkan kepada penerima sulungnya iaitu Wan Nur Sabrina Wan Nasaruddin. Beliau kini menceburi bidang robotik dan kecerdasan buatan atau AI peringkat posiswazah di Universiti Glasgow. Beasiswa bernilai $15,000 itu bertujuan membangunkan kumpulan pemimpin wanita dalam pelbagai bidang kurang diwakili kaum Hawa. Saya rasa amat teruja dengan gembira. It sort of push women to further study into postgraduate or even to upgrade themselves. A great step for us because I think there's not a lot of opportunity out there for a scholarship in women in STEMs. Harapan saya untuk memberi atau menolong give back to the community. 8 penerima meraih beasiswa ekonomi masa depan, peningkatan sebanyak 30% sejak ia dilancarkan pada 2017. Beasiswa bernilai $5,000 itu dikhususkan untuk para pelajar universiti yang menceburi bidang STEM di universiti-universiti tempatan dan luar negara. Saya rasa ada lebih bertanggungjawablah dengan pendidikan saya kerana saya telah menerima duit yang disumbangkan oleh masyarakat. Jadi ada unsur bahawa pendidikan saya ini adalah bukan untuk saya sahaja tapi untuk kebaikan masyarakat juga. Bidang ini mempunyai peluang yang tinggi untuk meninggalkan kesan yang baik terhadap masyarakat, terutama dengan membuat teknologi yang baru, software yang baru yang akan memudahkan hidup orang. Seramai 1,200 keluarga muda di Kampung Chai Chee hari ini mendapat bantuan dalam membesarkan anak-anak mereka. Pasangan yang mempunyai anak berusia 18 bulan ke bawah boleh memanfaatkan pelbagai sumber termasuk habuan barangan keperluan asas. Keluarga-keluarga berpendapatan rendah juga diberikan baucar barangan dapur.
Semua ini sebahagian daripada satu program bantuan baru bernilai $120,000 yang bertujuan membantu keluarga. Over the last couple of years, I've been speaking to my residents in Kampong Chai Chee, and many of them, like me, are young parents. And they share with me, they have a lot of questions when it comes to kids, nutrition, how do you care for young children at home, even grandparents taking care of their grandkids. So we decided to pool together resources in the community.